Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita membaca kitab Muhammah fil Ilmil Hadis, muka surat yang ke-10. Kita masih lagi membicarakan tentang kebinasaan seorang perempuan apabila menjadi isteri. Hai segala kaum perempuan, apa yang terlebih besar bala daripada penasihat baginya, jikalau tiada engkau mau menurut nasihat ini. Pengarang kitab ni kata, apa bala yang kamu nak kalau kamu bantah nasihat ini? Sebab bala yang besarnya ialah jatuh murtad kalau bantah pada hukum Tuhan. Kita sambung daripada kuliah bulan lepas tentang hukum poligami ataupun hukum kahwin lebih daripada seorang. Sampai bantah dengan sebenar-benar bantah. Memang tak mau sungguh-sungguh. Sanggup bunuh lagi ada. Kalau tak bunuh pun potong. Senang, semua tak dapat itu dia. Sampai tahap memek cuka, siram, asid, bersimbah. Kawan tengah tidur, sedang tidur, disimbah dengan cuka. Cuka getah ni, cuka makan tak apa lagi. Habis relai muka, relai tangan habis. Kerana nak kahwin lagi seorang. Sedangkan dalam agama ni membenarkan jika cukup syarat-syaratnya. Kalau tak cukup lain cerita, ni cukup syarat silakan. Apa nak bantahkan? Apa yang kita nak terima nasihat lain daripada itu? Maka bahawa sesungguhnya jika tiada redha dengan suaminya beristeri yang lain, maka terkeraslah datang bala kepadanya di dunia dan di akhirat. Bantah sebab kahwin lain. Macam-macam tuan-tuan yang bantah. Ada yang marah, bantah dalam bentuk pi minta bagi bercerai. Ada yang datang jumpa saya bawa gambar madunya. Ni ustaz ni, betina ni yang rampas suami saya. Dia ambil terus ke suami akak? Tak adalah dia ambil, tapi dia kacau rumah tangga kita. Oh bukan dia ambil lah, itu namanya kongsi saya kata. Ambil lain, rampas lain, kongsi lain. Kongsi gelap lagi lain. Saya kena faham. Rampas ni akak, dia ambil, dia bawa lari suami akak, terus tak dapat, itu nama dia rampas. Tapi kalau dia ambil, suami akak balik, kejap balik sana, malam ni balik rumah kita, kemudian itu namanya kongsi-kongsi. Kalau kongsi raya pun akak kata ada, kenapa kongsi suami tak boleh? Kongsi raya tu tak boleh, tapi akak kata boleh. Dipa raya tu tak boleh, tapi akak kata boleh. Yang kongsi suami ni boleh, kenapa akak kata tak boleh? Tak kira ustaz, saya minta bagi bercerai. Saya tak mau buat, saya kata bukan kerja saya bagi bercerai. Ustaz kalau minta bagi bercerai tak setuju, kalau minta suami nak kahwin lain tolong pula. Dia marah tuan-tuan. Dia marah. Dia kata ustaz kalau minta tolong bagi bercerai dengan isteri madu, muda ustaz tak nak buat. Tapi kalau suami nak kahwin lain, ustaz tolong pula, kata dia. Tah mana dia tahu tah saya tolong orang? Betul lah hari tu saya dah tolong satu yang berhormat nak kahwin. Dia nak kahwin dengan satu budak UiTM. Muda terang-tantang yang berhormat, dia nak pencin pun. Budak UI ni pun nak juga. Yang tak naknya isteri pertama. Dia kata dia boleh buat ustaz, tapi saya nak gentleman, saya nak isteri saya sign surat itu. Saya bukan nak tinggalkan isteri saya sayang dekat dia juga, cuma maklum sajalah ustaz, saya masih berkehendak, isteri saya dah tak berkehendak. Jadi macam mana jiwa saya? Gitu. Tengok kemampuan semua saya tolonglah. Saya kata tak apalah tuan haji, buat marilah beras ke ayak, saya tolong. Jampi-jampi lah bagi lembu hati. Dia buat mari beras besar tuan-tuan, satu kampik. Jenuh jampi. Dengan baju datin daripada butik
Tak dan pakai lagi dia buat mari dah. 2 helai driver dia buat mari. Ni ustaz Datuk kirim kata dia. Baju baru siap tempah. Tak dan pakai lagi tu. Japi bilah bagi pakai. Kahwin tuan-tuan dengan izin Tuhan. Isteri dia sign, pergi majlis pun berdua. Pergi majlis berdua. Lepas tu siapa je jemput dia resmi, belah sini pun ada isteri, belah sini pun ada isteri. Tak bergaduh tuan-tuan. Alhamdulillah. Sampai sekarang tahun 2004 dah tak bertanding dah, pencin dah pun sampai sekarang tak bertanding dah. Elok anak beranak baru dapat ni. Jadi alhamdulillah, bukan dengan sebab jampi saya itu, nak ceritakan bahawa kalau adil betul-betul, suami yang baik, suami adil, isteri tak marah, yang isteri tak berkenan ni sebab tak adil. Paksa tak memberikan keadilan itu. Orang perempuan menuntut keadilan, menuntut hak. Itu saja. Kalau tuan-tuan adil, bukan kata seorang, 3 lagi pun dia bagi, jadi 4. Macam Abang Mat. Masalah kita sekarang ni, kita dengan isteri kita seorang pun kita tak adil. Macam mana dia nak seronok kita kahwin lagi seorang? Yang dia sekarang pun seorang tak mendapat keadilan, apatah lagi 2 dibimbangi lagi tidak berlaku adil. Itulah asas dia tak setuju itu. Bukan tak setuju pada hukum sangat, tak setujunya sebab kita ni tak berapa layak nak kahwin lagi seorang. Itu yang dia bantah di situ. Baik, dan dia kata beserta dengan beberapa kemaluannya pada besok hari. Bukannya kemaluannya banyak, bukan. Tu ustaz, beberapa kemaluan, bukan. Beberapa kemaluan ni beberapa insiden yang memalukan dia di hari kiamat. Yang sangat-sangat memalukan pada besok hari di hari kiamat. Seperti berapa banyak daripada segala perempuan yang jatuh ke dalam murtad, lagi kafir. Ini insiden yang memalukan, yang merugikan, dengan sebab mengikut hawa nafsunya yang tiada kesukaan kerana bernikah suaminya akan perempuan yang lain. Yang pertama boleh jadi murtad, jadi kafir. Ditubuhkan pula persatuan satu suami satu isteri. Buat kempen besar-besaran pula, kami menolak hukum poligami, kami menolak hukum-hukum ini. Bukankah menolak hukum itu menolak perintah Allah yang boleh membawa kepada murtad? Jangan lupa, dalam kita kononnya nak menjadi pejuang hak wanita, kita terlupa memperjuangkan hak Allah. Sedangkan di situ hak Allah lagi besar daripada situ. Allah dah kata benar, benarlah. Dah suami kahwin, nak buat macam mana? Suami pun satu, dah kahwin baru cakap. Yalah ustaz, kalau cakap sebelum kahwin tak jadi. Dia kahwin baru cakap, dia tunjuk je, pah, inilah dia madu pah. Namanya P. Nak kata apa? Terimalah hakikat, dah bermadu ustaz. Larang pun dia dah buat. Suka pun terpaksa sukalah ustaz. Dia buat macam mana? Reda sajalah, hak kita, hak dia. Maka meringan-ringankan akan dia akan syariat yang tiada diharuskan oleh syarak. Ada orang perempuan yang bila suami dia kahwin lain, dia mula ambil ringan tentang tanggungjawab sebagai isteri. Buat apa saya nak layan awak? Awak kan dah ada yang baru. Pergilah balik rumah sana, datang sini buat apa? Buat apa saya nak masak dekat awak? Kan awak dah ada yang baru, suruhlah dia masak. Dah dia ambil ringan hukum. Keluar rumah tak payah minta izin. Kamu keluar ni tak apa ke nak? Lantaklah dia. Dia pun dah ada yang baru. Jagalah bini baru dia. Apa nak peduli dengan aku lagi? Aku nak ke mana? Aku suka akulah. Aku tak marah dia kahwin baik tu, kira baik sangatlah tu. Aku tak marah dia kahwin baru tu, kira baiklah. Janganlah nak aku keluar nak pergi Tesco ke Giant ke. Lupakah dia bahawa kamu walaupun suami kamu macam itu masih lagi kena minta izin pada dia? Jangan sampai melanggar syariat, peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan apabila meringankan ia akan agama yang suci ini, yakni agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya membawalah dia kepada kufur, membawalah dia kepada kafir. Nauzubillahi min zalik. Habis bab nikah 2, habis.
Lega rasanya ustaz. Kalau ustaz sambung juga tadi, makcik balik ustaz. Habis dah. Sekarang kita masuk bab nombor 2 pula. Bab yang kedua yang rosak perempuan ni, yang keduanya ialah mengiktikadkan aniaya. Aniaya ni maknanya zalim. Mengiktikadkan agama ni zalim pada benda yang diharuskan oleh syarak. Aniaya ni mengiktikadkan tak patut. Agama ni beriktikadkan pada agama tak patut agama buat macam tu pada orang kita, orang perempuan. Siapa yang menganggap tak patut agama buat macam itu, Allah buat macam ini, siapa yang kata tak patut, tak sesuai, zalim dan sebagainya, maka dia juga jatuh kepada kufur. Seperti menganggap, yelah orang perempuan susah nak bertelekung lah kan. Orang lelaki-lelaki cuba kamu tengok, senang je semayang. Itulah kadang-kadang nampak macam tak adil kan. Itu dia menganggap Islam tu tak adil. Cuba tengok orang perempuan nak semayang ni, ya Allah, stokin, kain dalam, seluar dalam, semua dalam kena pakai. Baju kurung, baju telekung, kain telekung, anak tudung, serkap kan serkup. Nak semayang tu berapa lai baju. Orang lelaki-lelaki senang, kain pelekat, baju Melayu, spender pun tak pakai, relax. Jadi ada orang yang menganggap bahawa perempuan ni payah kan. Tengok cuba orang lelaki-lelaki tak ada mengandung. Kita kena mengandung, kena bersalin. Kenapa Allah jadikan kita perempuan kena mengandung? Kenapa Allah tak jadikan laki-laki pun mengandung biar dia merasa macam mana sakitnya mengandung? Jangan anggap macam itu. Allah Ta'ala melebihkan laki-laki di sini, Allah Ta'ala lebihkan perempuan di sini. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing adanya keutamaan. Walirrijali 'alaihin darajah. Bagi orang laki-laki itu ada darjat-darjat tertentu. Darjat-darjat tertentu itu apa? Jadi imam memang untuk laki-laki. Perempuan tak boleh jadi imam. Bukan makna laki-laki lebih situ. Sebab kerja dia, tu kerja dia. Kerja laki-laki jadi imam. Kerja laki-laki mencari nafkah. Kerja laki-laki perang. Kerja laki-laki menjaga keselamatan. Memang kerja dia. Tak bolehlah perempuan nak pergi ambil. Kalau perempuan jadi imam kan payah. Tuan-tuan ingat khusyuk ke Tok Bilal belakang tu? Tambah Tok Imam tu muda pula, tak kahwin lagi. Kan payah tuan-tuan. Jadi kalau imam perempuan kan payah, seminggu tak boleh jadi imam. Telefon Tok Bilal, Haji, ni saya ni imam. Bukan imam lah, imamah lah imam. Kenapa imam? Tak dapat ni Haji jadi imam tengah hari ni. Kenapa pula? Uzur. Kan uzur. Itu masalah tu. Laki-laki tak ada uzur. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau Tok Imam Haji Din uzur macam? Jadi apa kalau Haji Din uzur? Dia telefonnya Tok Bilal, ni Mat, aku tak boleh bayar Mat. Kenapa? Uzur. Kan buruk rupa dia tuan-tuan, laki-laki uzur. Laki-laki mengandung buruk tak? Tengok Tok Imam mengandung, sial nak rukuk, Allah kan sakit. Saat lagi nak sujud, aduh Allah. Kalau dia dah bersalin, mana Tok Imam? Dia dalam pantang kata dia. Elok bos dia apa nama kunyit, bedak sejuk tempek kan. Pergi tengok Ustaz Zuhair, tuan-tuan boleh bayang tak? Ustaz Zuhair dah menungku, Ustaz Zuhair kata dia. Sebab itu Allah Ta'ala tak bagi sifat-sifat itu pada laki-laki. Allah bagi sifat itu pada perempuan. Kerana kesesuaian tenaga laki-laki, bentuk badan laki-laki. Allah berikan pula kelebihan pada orang perempuan dalam bab apa? Kasih sayang, kejiwaan, sensitif. Yang ni Allah bagi pada orang perempuan. Laki-laki kadang-kadang tak sensitif.
Laki-laki kadang-kadang tak fikir panjang. Perempuan kadang-kadang fikirannya lebih panjang daripada fikiran laki-laki. Allah bagi pula di situ. Siapa kata perempuan bodoh? Tak ada. Mana ada perempuan bodoh? Nak tengok perempuan cerdik tak cerdik, cuba tengok. Orang masuk universiti serenti. Mana boleh ramai? Mana boleh ramai? Yang masuk universiti awam dan swasta, mana boleh ramai? Perempuan. Dia menunjukkan bahawa perempuan itu kadang-kadang berilmu lebih daripada laki-laki. Cuma kadang-kadang berakalnya kurang. Berilmu lain, berakal lain, bijak lain, pandai pun lain. Ni bukannya sama ni. Berilmu lain, berakal lain, bijak lain, pandai lain. Allah kadang-kadang dia bagi pada orang perempuan pandai, kita tak dapat. Macam Asma binti Abu Bakar, anak Abu Bakar. Abu Bakar ni tuan-tuan, bila dia nak sedekah, dia sedekahkan seluruh hartanya pada Islam. 1 sen pun tak tinggal. Bapak dia ni buta. Abu Quhafah ni buta. Bapak Abu Bakar ni buta. Tua dah, buta, tak nampak. Mungkin dia ni kencing manis ke maknanya. Tua-tua ni buta terus. Bila dia tahu Abu Bakar ni sedekah duit banyak-banyak, licin, tidak ada langsung untuk simpanan, Abu Bakar ni, anak dia, Abu Quhafah kata dekat anak Abu Bakar, Asma, cucu dia lah, bapak kamu tu bodoh betul. Adakah dibaginya pada Muhammad tu seluruh harta? Apa dia tinggal pada kamu? Asma ni sokong bapak dia sedekah. Asma kata, Tok Wan jangan cakap macam tu, Tok Wan. Mana ada ayah bagi semua? Ada. Ayah bagi simpan ada untuk kita orang. Dia ambilnya batu kecil-kecil. Asma ni ambil batu kecil-kecil, diletak, diambilnya kain, ditutupnya batu tu. Kemudian ditariknya tangan bapak Tok Wan dia yang buta tadi. Cuba Tok Wan raba ni, nampak emas tu ada lagi. Tok Wan ni pun buta, dia raba. Betul lah, aku silap lah dah. Dia bukan pergi raba emas, dia pergi raba ketui batu. Nak tunjuk kata cerdiknya Asma binti Abu Bakar ni tuan-tuan, anak Sayyidina Abu Bakar. Jadi saya dah kata tadi, Allah Ta'ala bagi pada orang perempuan kasih sayang, akal panjang. Kita kadang-kadang laki-laki nak senang. Cuba suruh orang laki-laki pergi pasar malam, beli bawang, ubi kentang, ubi keledek. Agak-agak berapa minit? 3 minit je. Bawang 1 kilo, ubi kentang 2 kilo, ubi keledek 4 kilo. Mungkin balik itu je. Daripada 3 kilo ubi keledek tu tuan-tuan, 1,5 kilo je boleh pakai. Yang lain buruk, berulat semuanya dah. Orang perempuan tak, dia belek ubi kentang tu. Tak, satu tengok satu. Dia teliti. Orang laki-laki dengan orang perempuan kalau nak berjalan balik kampung lah, ataupun orang nak pi balik pi Kuala Lumpur rombongan lah, cuba tengok ke ibu. 1 beg baju, 1 beg lagi apa? Kari pap, nasi lemak, ayak bubuk. Orang kampung nak pi Kuala Lumpur melawat zoo, melawat menara KL Tower ni. Cuba tengok orang perempuan, dia buah kari pap, masak lodeh, pedong. Pukul 3 pagi dah masak nasi lemak dah. Suami dia kata apa? Tak payahlah macam orang zaman dulu nak buat bekal-bekal. Sagi singgah tepi lebuh raya banyak kedai makan. Abang ni orang tu lebuh raya ni kita punya. Bila naik lebuh raya, driver bas tak berhenti, direct straight flight. Agak-agak suami dia tanya dah, aku rasa hang bawa kari pap tadi kan, nampak? Ini orang perempuan dia fikir. Dia buka atas pawai dia tu lah, lain kali orang jangan marah orang. Dia yang makan banyak pun, isteri satu aja. Ini yang katakan Allah Ta'ala bagi benda tu pada orang perempuan. Akal itu, kasih sayang itu Allah Ta'ala bagi. Maka dengan sifat keakalan itu, sifat kasih sayang itulah Allah bagi mengandung. Sebab perempuan dapat kasih sayang lebih, jiwa dia lebih. Dia sanggup tak makan, janji anak dia makan. Dia sanggup tak tidur, janji anak dia tidur.
Sampailah anak tu besar pun dia sanggup tak tidur, janji anak tu tidur. Anak dia mak rempit, jatuh motosikal, patah habis riuk. Siapa yang tunggu di hospital? Bapak ke mak? Siapa tunggu? Mak ni tidur atas tilam anak dia macam ni kat hospital. Kursi malah tak ada, dah berebut orang. Kursi 4, yang berebut 40. Mak ni tuan-tuan tidur atas tilam anak macam ni. Aduh, mak pun bangun. Kenapa nak ke bilik air ke? Itulah mak cakap kamu degil, mak kata jangan race, kamu race. Lain kali nak race ajak mak sekali. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi sifat itu, maka dengan sifat itulah Allah bagi mengandung. Jadi orang perempuan jangan anggap mengandung ni satu kezaliman. Bentuk badan perempuan pun kita tahu dah sesuai untuk dukung anak. Sebab itulah dijadikan perempuan itu ada pinggul. Senang anak tu landing. Dia letak situ. Sambil sidai kain pun boleh anak. Suami-suami tak ada pinggul, dia straight cut. Sebab tu kalau dukung anak jatuh ke bawah tu. Allah Ta'ala bukan bagi zalim. Jangan anggap kezaliman. Hai segala perempuan, mengapakah tiada engkau redha dengan nikah suami kamu lah? Dia main pula dah. Akan perempuan yang lain. Tadi ustaz kata dah tak sambung dah. Teleklah olehmu hai segala perempuan, betapa engkau diberi tipu daya oleh syaitan, hingga jatuhlah engkau dalam kufur dan azab yang mengekalkan kamu di dalam neraka jahanam. Berlindunglah kiranya kamu daripada pikiran-pikiran jahat demikian. Baik, yang ketiga, hai sekalian perempuan, adakah bagimu kuasa sabar atas panas api neraka jahanam? Soalan yang ketiga dia tanya, apa kita boleh yakin kita dapat tahan panas api neraka? Kita baru makan cili api pun kita tak tahan, baru cili api berdengung. Berdengung. Ya tu Haji. Saya tak boleh ingat tu Haji kita. Ingatkah kuah sate? Rupanya sambal. Diambilnya sate, dibubuhnya kuah sambal. Rupa-rupanya bukannya kuah sate, sambal, betul-betul sambal. Ngak makan pula lang gelap. Pedas ni Tuhan saja tahu. Baru makan cili padi aja, cili api aja. Ataupun kita minum air ni, tak tahu air ni air panas, main minum aja, minum terbakar lelangit. 4 hari ni terbakar. Belum lagi kena api neraka. Tuan-tuan, api yang kita pakai sekarang ini ditapis entah berapa kali oleh Allah Ta'ala, barulah dicampak pada bumi ni. Ditapis sikit saja, masuk dalam ni, barulah kita boleh masak. Kalau nak dikira api neraka ni tuan-tuan, Nabi kata lebih hitam daripada warna hitam. Lebih hitam daripada warna hitam. Macam mana Ustaz? Wallahu a'lam. Dan atau yakinkah engkau bahawa dimasukkan engkau dalam syurga, yang sampai kamu boleh bantah Tuhan, lawan agama kamu? Yakin sangat ke kamu ni boleh jadi ahli syurga? Nescaya sekali-kali tidak yang demikian. Tidakkah engkau takut hai sekalian perempuan akan azab dan siksa api neraka? Maka jikalau engkau syak juga, cubalah olehmu dahulu api dunia, sementara belum lagi datang api neraka jahanam. Cuba tengok dengan api dunia, kamu kuasa sabar atau tiada kuasa sabar. Adapun api neraka itu beribu-ribu kali ganda panasnya daripada api dunia. Ketahuilah olehmu hai sekalian perempuan, jikalau banyak sekalipun amalan kamu, yang paling banyak puasa sunat kau ibu. Ni bulan Rejab, bulan Syakban ni penuh lah. Kenduri kendara pun tak pergi, duk puasa sunat. Yang banyak sedekah pun kaum ibu. Pantang umum sedekah, dia dulu bagi duit. Yang rajin pergi umrah pun kaum ibu. Yang rajin mengaji pun kaum ibu. Mana-mana kelas pengajian ni tuan-tuan, kaum ibu lah.
Buka kelas tajwid dia sampai, buka kelas tauhid dia sampai, buka kelas Quran dia sampai, buka kelas fiqh dia sampai. Sampai semua. Kata Nabi, banyak sekalipun amalan kamu, tetapi jika kamu tidak reda oleh suami, nescaya tiada diterima segala amalan kamu. Tuk Allah refer balik titik poinnya dengan suami. Tang itu masalah. Puasa sunat nikah, ya Allah, orang dah suruh buka dia puasa lagi. Punya rajinnya. 7.29 ni boleh buka dah. Makji boleh makan dah makji. Dah bang ni 7.29. Tak apa makji buka 8.29 ekstra. Nak dapat pahala lebih. Punya rajin puasa tapi suami tak reda, tak dapat. Bantah suami. Tak hormat dengan suami. Saya dah sebut banyak kali dah pada tuan-tuan, walaupun suami itu pangkat rendah pada kita, kena hormat. Ataupun suami kita tu memang rendah sungguh daripada kita, pun kena hormat juga. Bukan kata pangkat aja rendah, dengan dia pun rendah. Kena hormat. Jangan pergi letak kepala suami itu bawah ketiak kita, jangan. Tak boleh. Kena hormat sungguh pada dia. Baik, kemudian sabda Nabi SAW, di mana perempuan yang beribadat seperti ibadat Siti Maryam anak Imran, daripada kecil dah duduk beribadat di masjid. Bukan kata tua baru main masjid, daripada kecil dah Imran ni dah nazar hantar Siti Maryam duduk di masjid. Memang buat ibadat dengan laki-laki, tak campur, tak ngumpat, tak pergilah tengok konsert apa Green Forest nu di Sarawak nu. Pi tengok nu konsert buku hutan hijau apa nama ni. Tak tengok benda-benda haram ni. Punya kuat Siti Maryam ni tuan-tuan. Kemuncak ketaatan Siti Maryam tu apa? Duduk dalam mihrab, Allah turunkan makanan daripada langit. Semayang aja dia. Adakah dia betul-betul beriman? Belum. Sebab apa belum? Sebab belum diuji. Kemuncak iman dia apa? Datang malaikat kata dekat Siti Maryam, Allah telah memilih kamu untuk mengandungkan ruh yang sangat suci, Nabi Isa alaihissalam. Tuan-tuan boleh bayang tak? Satu perempuan yang tak pernah bercampur dengan laki-laki, satu manusia yang sangat baik, satu manusia yang tak pernah buat jahat, tiba-tiba Allah suruh mengandungkan seorang budak, seorang anak yang akan jadi Nabi. Bukankah menimbulkan fitnah? Bukankah menimbulkan isu besar? Bukankah orang akan kata, sekarang kamu takut orang kata atau kamu taat pada Allah? Itulah namanya ujian. Taat pada Allah atau takut orang kata? Saya pilih taat pada Allah. Mengandung dia Siti Maryam alaihissalam. Tuan-tuan, kita dikira orang beriman yang kuat kalau menang dengan ujian. Dan memang orang yang mengaku beriman, ujian akan sampai. Macam kita malam ni, tengah hari ni, ujian banyak. Nak mengaji ni pun ujian banyak. Orang dah, kita nak pergi rumah orang lah, masalah anak lah, masalah suami isteri lah, macam-macam masalah. Kalau kita orang yang betul-betul kuat kepada agama, apa-apa persoalan agama pun hendaklah diutamakan. Tambah macam kita hari ni, persoalan tentang ijtimak kita, persoalan tentang generasi baru, anak-anak baru. Semalam saya pergi ceramah di tempat yang saya sebutkan. Nak dapat sekolah agama macam kita ni susah, tuan-tuan. Sepanjang saya duduk di sana, satu je sekolah agama yang kerajaan punya. Yang lain mana ada? Susah. Nak mengaji macam kita ni susah.
Masjid-masjid surau nak buat kelas pengajian macam kita ni tak ada. Sebab tu bila saya pergi kemarin, mereka seronok sangat. Sebab susahnya nak dapat majlis ilmu. Susahnya nak buat pengajian-pengajian ini. Kalau kita yang selalu dapat, senang dapat dan tidak ada halangan, masih susah untuk menggerakkan diri kita sendiri datang belajar. Bukan salah orang lain lagi, salah diri kita. Di tempat mereka susah nak mengaji. Susah nak mengaji, tempat tak ada. Atau tempat ada, orang nak mengajar tak ada. Kita tempat mengaji pun ada, orang nak mengajar pun ada. Yang tak ada ni siapa dia? Kita sendiri tidak mengadakan diri kita di tempat pengajian. Bukan salah orang lain, salah diri kita. Sama dengan anak-anak kita zaman sekarang, tuan-tuan, cuba kita perhati tengok. Tuan-tuan kena buat survey. Buat survey tengok, yang duduk di pusat serenti, berapa peratus yang sekolah agama dengan berapa peratus yang sekolah kebangsaan. Kena buat kajian tu. Berapa peratus yang duduk di penjara, mengaji, mendapat pendidikan di sekolah agama, dan berapa peratus pula yang duduk di sekolah menengah biasa. Asalnya. Tak yakinkah kita bahawa sekolah agama ni mampu menjana budak-budak yang baik, generasi pelapis yang baik? Buat kajian tengok, berapa banyak yang jadi perompak, penyamun, lanun, perogol, berapa banyak yang faham agama yang asal daripada sekolah agama. Berapa ramai daripada sekolah-sekolah biasa ni. Cuba tengok pula kes-kes orang budak-budak remaja yang berzina. Daripada mana yang banyak? Takkan kita tidak mau tukar sistem pendidikan, lebih menjurus dan membanyakkan sistem agama, ataupun kita pastikan bahawa anak-anak kita ini mendapat pendidikan agama yang cukup. Kita yang bertanggungjawab kepada anak-anak. Masa depan mereka letak pada tangan kita. Masa depan kita pun letak pada tangan kita juga. Kemana kita nak bawa hala tuju diri kita? Soalan yang pertama, di mana kita nak bawa hala tuju anak-anak kita? Kita yang boleh tentukan. Yang kedua yang kita nak tanya ialah, ke mana aku nak bawa diri aku selepas ini? Pun kita kena tanya juga. Baik, ketahuilah olehmu, hai sekalian perempuan, kata dia, banyak macam Siti Maryam sekalipun, tetapi jika tiada redha perempuan itu oleh suaminya, nescaya tiada diterima Allah segala amalannya, malah dimasukkan dia bersama-sama dengan orang kafir dan munafik pada lapisan yang paling bawah di dalam neraka, melainkan jika dia bertaubat. Itulah dia, tuan-tuan, besarnya kedudukan dia rumah tangga di dalam agama kita. Sebab itu ada seorang perempuan datang berjumpa Rasulullah, anak dara datang jumpa Nabi, minta pendapat tentang kahwin. Kata dia, wahai Rasulullah, izinkan saya bertanya, tolong ceritakan pada saya apa-apa hak seorang suami pada isterinya. Rasulullah menjawab, kalau suami kamu itu luka atau bernanah, kamu tidak lap nanahnya dengan darah. Sebaliknya, kamu jilat dengan lidah kamu akan nanahnya. Belum lagi tertunai hak dia, dan belum lagi tertunai tanggungjawab kamu sebagai seorang isteri. Perempuan ni kata, kalau demikian beratnya tanggungjawab seorang isteri, saya tak mau kahwinlah Rasulullah, takut saya dengarnya. Oh, ni dia, tuan-tuan, sampai tak mau kahwin. Sebab Nabi kata, kalau suami kamu tu bernanah sekalipun, kamu tak pergi lap dengan tisu, tak pergi lap dengan kapas, kamu pergi lap dengan lidah kamu, belum sempurna lagi tanggungjawab. Bukan maknanya kalau tuan-tuan ni ada bisul, ni tuan-tuan duk suruh duk jilat bisul ni, bukan. Jangan duk buat kerja tak tentu macam itu. Nabi cuma buat perbandingan beratnya tanggungjawab seorang isteri kepada suami. Macam mana berat juga tanggungjawab suami pada isteri. Jangan nampak, oh teruknya ustaz, tanggungjawab isteri dengan suami. Macam tu juga tanggungjawab suami pada isteri, macam itulah berat juga.
Mana-mana suami yang tak bagi nafkah dekat anak isteri dia, tak diterima juga semayang. Walaupun dia tu imam sekalipun, walaupun dia ustaz sekalipun, ataupun dia os, tetap tidak diterima Tuhan. Saya ni ustaz, tapi saya ni tak bagi nafkah ke anak isteri saya, tak ada pahala saya mengajar tuan-tuan. Tak ada pahala apa. Sama lah tadi. Isteri bantah suami, tak ada pahala semayang dia. Saya tak bagi nafkah pada isteri saya, tak ada pahala ibadat saya. Sama saja, bentuk saja berbeza, tapi keputusannya sama. Keputusannya apa? Tak bagi, tak tunai tanggungjawab, dua-dua tak ada pahala. Saya laki-laki macam ini caranya, perempuan isteri macam ini cara dia. Isteri tak taat dengan suami, bantah suami dia, lawan suami dia, ibadat ditolak. Suami pula tak bagi makan, tak mengajar isteri, tak mendidik isteri, tak bagi pendidikan pada anak-anak, ibadat ditolak. Walaupun dia semayang lebih daripada Siti Maryam sekalipun, atau lebih daripada Nabi Isa sekalipun ibadat dia. Jadi kita kena faham gitulah. Janganlah orang perempuan bila baca kitab ni mengata kita je menyampah aku. Bukan, tuan-tuan kena faham dua lapis. Masalah kita ni, kita hanya faham kuih lapis. Tapi kita tak pernah faham kitab ni berlapis-lapis. Dia kenalah faham secara berlapis-lapis itu. Baik, dan sabda Nabi lagi. Barang mana perempuan yang tengok ia akan muka suaminya dengan muka yang masam. Kalau dah muka dia memang masam, Ustaz? Ya, ada muka yang memang dah masam. Ada Ustaz tu muka Rahim tu mana-mana senyum Ustaz. Kalau Rahim senyum, Rahim jahat tu dalam filem. Rahim ni berlakon baik dua filem aja. Yang pertamanya filem Sumpah Orang Minyak. Orang minyak tu dia jadi baik. Tu ingat ada cerita orang minyak, P. Ramlee jadi jahat. Rahim ni jadi baik, jadi timbalan ketua kampung. Ketua kampung namanya Ali Rahman, baru meninggal dunia, umur 87 meninggal. Timbalan ketua kampung tu Rahim jadi baik sat. Yang kedua Rahim ni jadi baik masa bila? Cerita Bukit Kepung betul 81. Kan dia kena tembak, pergi bawa lari polis pergi cari bantuan. Tu Rahim. Cuba tengok muka dia. Muka saja cengih tapi hati baik. Jangan kita kata, udah muka saya macam ni Ustaz, apa nak buat? Muka saya masam. Cuba senyum. Kalau senyum selesai masalah. Kan kita selalu dengar orang yang banyak senyum, dia menggunakan berapa puluh saja otot dia, maka menjadikan dia sihat, otot muka dia. Tapi orang yang masam, dia menggunakan lebih banyak ototnya, menjadikan dia cepat tua, cepat tak elok. Tak payahlah tuan-tuan makan chewing gum untuk senaman muka. Senaman muka yang paling baik ialah manis muka dan senyum pada orang. Itulah dia senaman muka. Duk saja-saja senyum jika ada orang. Okay, kalau tak ada orang jangan senyum. Orang bawa pergi hospital. Baik, mana-mana isteri yang masam muka dekat suami dia. Sebab apa masam Ustaz? Tak tahu sebab apa. Masam sebab ajak pergi zoo negara tak mau. Abang jomlah pergi zoo, lama dah tak pergi zoo tengok buaya. Suami dia kata, apa kerja dah kamu tengok buaya? Tengok ke kedai hantu pun salahnya serupa je ke? Abang tu memang dia tarik muka masam dah. Berdosa lah dia. Tak payah tarik muka masam. Tak apalah abang. Tengok abang pun lebih kurang buaya juga kata dia. Dengan buaya darat semuanya ada. Jadi tuan-tuan, tak nak bagi. Tuan-tuan pun kenalah kesian dekat isteri. Jangan dengan sebab kita ni tolak dia, permintaan dia yang boleh kita tunaikan, dia jadi masam muka, dia berdosa. Kesianlah dekat isteri. Mana permintaan yang boleh, kita tunaikanlah. Tolonglah isteri jangan berdosa. Kita nak je isteri kita berdosa.
Biar dia benda masa muka dengan aku. Dia berdosa, aku tak berdosa. Punca pada kita. Memang hak dia. Dah 6 tahun. Tak pernah pergi zoo negara. Walaupun duduk belakang zoo. Memang hak dia untuk pergi melawat. 6 tahun dulu tak lain bentuknya. Sekarang dah lain. Binatang-binatang pun dah banyak mati. Dah 6 tahun tu dah masuk binatang baru dah. Dah reshuffle baru dah binatang tu tuan-tuan. Dia isteri pun ada hak juga. Jangan dengan sebab itu, dengan sebab kita tak nak tunaikan kehendak dia, dia masam muka. Kita kata, aku tak apa, dia lah dosa. Bukan. Kita juga tidak memberikan hak. Bukankah menggembirakan isteri itu dikira sebagai nafkah batin? Nafkah batin bukan nafkah tidur atas katil je tuan-tuan. Pergi Sarawak cari gambing. Pergi Mekah cari dak. Duk kira itu je dia. Sedangkan nafkah batin itu ialah menggembirakan isteri. Jalan sama-sama dalam zoo, pegang tangan. Isteri 69, suami 72. Kenangan balik tahun 64, 65. Cerita masa-masa manis tahun 65. Kan dekat zoo tu kan, filem tu. Dalam air ku terbayang wajah. Nyanyi balik lagu tu. Kan filem tu buat kat zoo kan, naik bas Hulu Kelang kan. Piramli dengan Saripah Hanum ke apa ke. Baik, jadi kata dia kalau suami isteri ni masam mukanya. Hak lapis-lapis baru ni tak tahulah anak-anak muda ni mana ada lagi. Tahun 65 ya, tak ada lagi. Saya masa tu sudah ada, umurnya 2 tahun. Jadi ingat lagi lah. Baik. Kemudian, mana dia hilang lah masa-masa manis menjabat saya hilang pula dah. Nescaya dituliskan Allah Ta'ala kepadanya sebanyak-banyak bintang di langit akan dosa. Masam saja Tuhan balas dengan apa? Sebanyak bintang di langit dosanya. Berapa banyak Ustaz? Tak terkira banyaknya. Mana ada kita boleh kira bintang di langit walaupun tiap-tiap malam kita teropong. Maka jika mati ia sebelum suaminya redha kepadanya, masuklah ia ke dalam neraka. Subhanallah. Ya, teruk kita baca bab ni lah, teruklah orang perempuan baca ni bab ni minta cerai. Takut masam masuk neraka. Masam masuk neraka. Ini bab perempuan. Belum lagi masuk bab laki-laki. Sabarlah sekejap. Bila bab laki-laki itu Ustaz? Bila? Kejap. Bila bab laki-laki ni? Muka surat berapa Ustaz? Muka surat 15. Bukannya apa Ustaz? Bab laki-laki saya tak nak datang tu Ustaz, kata dia. Ada orang tuan-tuan, bila bab perempuan dia nak baca. Bila sentuh bab laki-laki, saya tak nak datang, kata dia. Kena kat saya pula. Peringkat awal ni memanglah orang perempuan saja salahnya. Ada je tak kena untuk orang perempuan. Tetapi bermula bab 15, bab laki-laki pula. Apa kebinasaan laki-laki yang jadi suami? Jadi sabarlah, duk ada lagi 4 muka surat tu nak sampai. Jadi insya-Allah bila masuk muka surat 15, perempuan pula duduk depan, laki-laki pula menyorok sana tu. Dah terbalik nanti kan. Baik, dan lagi cerita daripada Hasanul Basri rahimahullahu taala, bersabda Nabi, apabila lari seorang isteri daripada rumah suaminya, nescaya tiada diterima Allah akan semayang isteri tadi hinggalah kembali ia kepada suaminya. Bergaduh dengan suami, tak setuju dengan suami, dia start kereta, dia duduk di hotel tu seminggu. Makan minum semua di hotel. Kawan-kawan main menyembang dengan dia, you tak balik rumah you ke? Nyampah. Lepas dia nak cari rumah sewa, tak nak lah duduk dengan dia, menyampah. Maka sepanjang dia duduk di situ, dia semayang, semayangnya tidak diterima Allah. Dan ditaruhkan tangan kepada tangan suaminya. Tangan ni maknanya kuasa kepada kuasa suaminya. Dan berkatalah ia kepada suaminya, perbuatlah sesuka hatimu, perbuatlah olehmu dengan barang yang engkau kehendak.
Kau suka abang lah, abang nak pukul saya kah, nak apa saya kah, sebagai hukuman saya keluar daripada rumah tanpa izin, tapi saya minta maaf. Kalau suami kata abang maafkan, yang lepas tu lepaslah. Yang keruh kita jernih-jernihkan. Kita jangan lagi keruh-keruhkan. Suami-suami pun kalau boleh jadi macam tu tuan-tuan, Allahu Akbar. Sonok sangat. Isteri pun kalau boleh menerima kesalahan suami pun sonok sangat. Maafkanlah suami. Ada isteri datang jumpa dengan saya mengadu masalah suami dia. Menitik air mata suami isteri ni berlinang air mata. Saya maafkan kesalahan suami saya ustaz. Walaupun dia buat zalim pada saya, walaupun dia buat naya pada saya maafkan dia ustaz. Suami pula mai jumpa saya silap ustaz, saya hancurkan harapan isteri saya ustaz. Saya mengaku ustaz. Kalau dua-dua orang boleh baik macam ni, saling memaafkan dan saling perbetulkan balik yang mana tak betul, insya-Allah tuan-tuan, eloklah rumah tangga. Nabi kata dah, jangan tengok benda yang tak seronok, dia akan jadi tak seronok. Cuba tengok benda yang seronok, mesti jadi seronok. Jangan ungkit satu benda jahat, ceritalah 100 yang baik, barulah jadi bahagia. Kelemahan isteri kita apa? Tak pandai masak, tetapi kelebihannya banyak. Orangnya segak, orangnya rajin, suka tolong mak mertua, rumah sentiasa kemas, anak-anak dia didik lebih daripada guru tuition lagi. Jaga baju ni ke ya Allah, habis-habis jaga, cuma tak reti masak aja. Maka janganlah nampak tak pandai masak itu mengalahkan 100 yang baik. Tak pandai masak boleh beli lauk, tak pandai masak boleh belajar. Banyak orang bila isteri tak reti masak, saya cadang nak menikah lagi seorang ustaz, yang nu pandai masak. Dia menikah dengan tukang masak, memang pandai masak sungguh, tapi nak layan dia tak ada masak, tak ada masak. Nak jaga pakaian tak ada, nak jaga tempat tidur tak ada, nak kemas tak ada, apa pun tak ada. Satu je kelebihan, kamu dapat makan, tapi hal lain kamu tak dapat. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita faham betul-betul pesan Nabi SAW, bahagia kita. Supalah isteri tengok suami dia. Apa kekurangan dia? Tak segak ustaz. Tu saja kekurangan dia. Tak segak. Tak segak macam mana? Tak segak lah. Tak. Yalah tak segak. Satu saja tak segak. Tetapi kebaikan dia apa? Oh, kebaikan dia banyak ustaz. Dia caring. Lagi macam-macam lah. Dia apa saya nak pun dia bagi ustaz. Macam tiap-tiap hari Ahad, dia buat pergi zoo. Semua zoo dah pergi ustaz. Zoo Taipei, zoo Melaka, semua dah pergi ustaz. Suami awak kerja apa ke minat zoo ni? Semua apa pun dia minat ustaz. Cuma masalah dia kurang segak. Dia kalau saya pergi mana-mana ustaz, saya dalam kereta je ustaz, dia beratur beli tiket, dia beratur bayar bil, dia beratur dekat KFC ustaz. Setengah suami dia tak beratur, dia duduk atas kursi. Order. Relax, nampak tu tak? Setengah suami itu isteri lah duduk beratur, dia cokong, duduk beratur. Suami dia dah, okey, awak nak apa? Saya beli. Awak duduk je sini. Sampai ketua perangai suami macam itu. Bukankah isteri itu dia rasa satu kebanggaan? Ada suami yang ambil berat dengan dia. Ya, ada kebanggaan, dia seronok. Suami dia seh dekat dia pula. Bukan setakat seh kopi, seh badminton pun tuan-tuan. Kalau kita faham betul-betul lah ya Allah. Cuma masalah dia tak segak, itu saja. Tak segak boleh tacap. Sekarang dah banyak dah whitening cream, Fair and Lovely, semua dah boleh buat dah. Jadi itu bukan satu yang jadi masalah, kita nak bawa keburukan itu. Dalam fiqh dia suruh tengok kebaikan, bukan dia suruh tengok keburukan. Keburukan kita boleh adjust, kita boleh balik buat adjustment, bagi betul balik keburukan-keburukan tadi. Baik. Dan katanya lagi, dan hendaklah bermanis muka.
Dan jikalau tiada diperbuat yang demikian itu, sedangkan dia mampu buat, tetap dikira zalim. Dia tak pernah senyum dengan suami dia, masam dengan suami dia, tak bercakap dengan suami dia, maka perempuan ini zalim, dan setiap kezaliman itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi cerita daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwasanya telah berkata ia adalah aku duduk beserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Satu hari kata Sayyidina Ali, kami ni duduk dalam rumah Khadijah, Nabi ni duduk ceritakan tentang kisah Bani Israel, iaitu cerita umat-umat terdahulu. Kemudian bersabda Nabi, tiada ada perempuan yang berkata ia bagi suaminya, apa bagi kamu? Yakni dengan perkataan yang marah. Nabi kata, mana-mana perempuan yang kata dekat suami dia, apa bagi kamu? Dengan nada suara intonasi yang marah. Apa maksud apa bagi kamu? Apa abang peduli? Itu bahasa orang sekarang. Apa hak abang? Abang kisah apa? Siapa-siapa isteri yang cakap macam itu? Kamu ke mana ni ya? Abang kisah apa? Saya nak ke mana pun. Itu bunyi itu. Abang tanya elok-elok, jangan kamu jamak kasar pasal apa? Jawab elok-elok. Kau suka orang lah nak pergi mana pun. Dia cakap lembut balik. Mula-mula suami tanya, kamu ke mana ya? Awak peduli apa saya nak ke mana? Abang cakap slow, kamu cakap kuat. Kau suka saya lah, saya nak ke mana pun. Dia slow balik. Walaupun dia bercakap nada slow, tapi perkataannya tak wajar diungkapkan dengan perkataan apa bagi kamu? Apa hak awak? Apa sebab awak nak kacau kita punya? Maka isteri yang berkata demikian dan mendatangkan sakit hati kepada suaminya, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan amalannya terputus keberkatan. Terputus keberkatan. Habis itu Ustaz, memang saya geram dengan suami saya Ustaz. Geram pun tunjuk cara lain. Bukan dengan suami jahat, dengan sebab kita tengking dia, kita juga jadi jahat. Jangan jadi jahat untuk menghalang orang buat jahat. Budak race motor, rempit tayar depan atas, tayar belakang bawah tanah, atas tanah. Orang jahat, bising malam-malam. Kita ambil lestik, kita baling batu kat dia. Kena tang sini, jatuh tunggal langgang, koma budak tu. Mencegah perbuatan jahat dengan jahat. Siapa suruh? Kamu baling batu dekat dia, jahat. Dia jahat, naik motor laju, bising orang nak tidur, itu kejahatan dia. Tapi kamu tidak ada hak pergi ambil batu, baling kat topi keledar dia, jatuh, kepala dia terhentak di jalan, koma dia. Itu kejahatan yang lebih daripada bising. Kalau dia bising naik motor, kamu ambil kapas, kamu sumbat. Macam seniman bujang lapuk. Tetapi kalau kamu ambil batu, jatuh dia, kepala dia terhantuk, koma dia 6 bulan, zalim tak zalim kamu? Kalau suami kamu tak bagi nafkah pada kamu, itu kezaliman suami. Tapi jangan kita sampai zalim pada dia. Akhirnya dosa dapat kat kita. Ya, tuan-tuan, boleh sampai tahap macam itu. Tuan-tuan balik, tengok-tengok isteri berjahat dengan jantan lain. Tak bangla mana dia buat balik. Ya, boh sia, boh jan, boh dash. Ya, adik-adik dia buat balik. Tuan-tuan tengok isteri sedang berjahat, tuan-tuan tak ada hak pitikam dia. Dan tuan-tuan tidak ada hak pergi ambil pisau, pergi rodok orang yang berceroboh dengan isteri kita. Nak tampar boleh tak? Balon lah. Tapi untuk bunuh dia tak boleh. Pergi sebab dia, untuk pergi rejam dengan batu, bukan hak kita. Pergilah jalan nak ceraikan dia ke apa ke. Kalau gini perangai kamu, ke cerailah kamu.
buat apa pun. Kalau boleh tahap sampai sabar macam tu, kira hebat. Serupalah isteri tadi, kalau suami dia jahat dengan dia, tak bagi nafkah dekat dia, tapi dia masih kontrol lagi, jangan sampai dia juga berdosa. Itulah isteri yang baik, itulah suami yang baik. Yang terakhir, hai sekalian perempuan, hendaklah engkau melepaskan daripada mengerjakan pekerjaan yang tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan segala amalan kamu. Janganlah duk buat kerja-kerja macam itu, kerja yang menjadikan amalan ditolak. Saya sebut daripada tuan-tuan, di antara amalan ditolak, ibadat yang ditolak, ialah orang yang mendedahkan aurat. Semayanglah macam mana pun, main semayang pakai telekung, di luar semayang telekung tak ada, semayang dia ditolak. Ni anak-anak dara kita ni, umur 15, 16, semayang bertelekung, tapi bila naik motor, tudung tak pakai, pi Giant pakai t-shirt, pakai seluar jin ketat, nampak lurah punggung, lagi main semayang. Semayangnya tidak diterima, sebab syaratnya ialah tidak menutup aurat di luar semayang. Banyak orang dia mengasingkan semayang dengan benda lain, sedangkan semayang ini ada kaitan dengan benda-benda lain. Semayang ni ada kaitan dengan benda-benda lain. Semayang ada kaitan dengan hubungan mak bapak. Anak-anak dahaka, semayang ditolak. Jangan anggap semayang kita diterima kalau menyakitkan hati mak bapak. Ada kaitan. Jangan harap semayang kita diterima kalau pakaian yang kita pakai ketika semayang pakaian curi. Jangan anggap semayang kita diterima Allah kalau kasut yang kita pakai tu hak orang mana dah, di masjid mana dah semalam. Kita pakai kasut, kasut kita hilang, kita kebah kasut orang. Kasut tu pula kita buat mari semayang subuh, Allah tak terima. Habis tu, Ustaz, saya datang berkasut, kenapa saya balik tak boleh berkasut? Nak buat macam mana kasut kamu ambil? Kalau orang ambil kasut saya, apa salah saya ambil kasut orang? Tak salah, ha? Kamu jadi pencuri, macam orang tu juga jadi pencuri. Salah tak jadi pencuri? Salah. Kalau demikian, jengkit-jengkitlah kaki masuk ke kereta, sampai di kedai bata, belilah bata. Apa perlu dia ambil kasut orang, mengakibatkan semayang ditolak? Jangan kata tuan-tuan asing, semayang dengan ibadat lain asing. Pi menurun nombor ekor, kemudian pi semayang, tak diterima semayang. Isteri yang semayang lawan suami dia, tak diterima semayang. Ini yang kata asas ibadat kita ni saling berkaitan. Jangan kita anggap dengan kita semayang selesai masalah. Belum lagi selesai. Hutang kita dengan mak kita, hutang kita dengan bapa kita, hutang kita dengan isteri kita, masih lagi dikira. Dan mengakibatkan di hari kiamat tak boleh masuk syurga kita kalau hutang tak dijelaskan. Dan demikian lagi cetera daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada perempuan yang berkata dengan perkataan yang keji bagi suaminya melainkan mengeluarkan Allah Taala baginya akan lidahnya daripada hari kiamat daripada pihak belakang. Daripada pihak belakang, lidahnya ditarik ke belakang ni. Bila lidahnya ditarik ke belakang, ditambahkan lidahnya akan tangannya dan kakinya dengan rantai dan belenggu, kemudian diheret di padang mahsyar. Dan malaikat berkata, inilah balasan bagi orang yang derhakakan suaminya, dan dihelalah akan dia diheret dah oleh dia malaikat Zabaniah ke dalam api neraka, dan rasailah olehmu akan siksa yang amat sangat dengan sebab engkau menyakiti suami engkau. Lidahnya dikeluarkan, diheret lidahnya, tangan dan kaki diikat, lidahnya itu diheret, ditarik kepada mahsyar. Kerana ketika hidup di dunia, mulutnya selalu menyakiti suaminya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis kebinasaan perempuan sudah pun habis. Bermula bulan hadapan, insya-Allah. Itu pun kalau kontrak disambung.
Bermula hadapan, bulan hadapan, pada menyatakan kelebihan seorang perempuan yang taat kepada suaminya. Jadi insya-Allah pada bulan depan, berita gembira untuk bakal-bakal ibu ataupun ibu-ibu, bakal-bakal isteri. Bab yang akan kita baca bulan depan ialah bab seronoknya jadi isteri, bab seronoknya jadi mak, bab seronoknya jadi seorang suri rumah tangga kepada keluarga. Seronoknya jadi perempuan yang bersuami, yang ada suami, ataupun yang ada anak, ataupun yang tak ada anak. Ini tajuk yang sangat menarik pada bulan hadapan. Mudah-mudahan menggalakkan yang belum kahwin untuk berkahwin. Begitu juga nanti kita akan belajar kelebihan suami. Menggalakkan orang suami-suami yang belum kahwin, pergilah cari pasangan. Supaya bila kita faham betul-betul hadis ni tuan-tuan, salah satu cara untuk masuk syurga dengan mudah bagi orang perempuan ialah jadilah isteri yang taat. Baik, saya rasa sekadar itu sahaja. Saya minta maaf semalam kelewatan kapal terbang, saya ketinggalan, maka saya tak sempat untuk hadir majlis kita malam tadi. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagi yang mana dapatkan CD tentang perubatan tadi, saya minta tuan-tuan, cara bacaannya menghadap ke arah kiblat, semayang hajat 2 rakaat, kemudian tuan-tuan duduk menghadap kiblat dengan penuh pengharapan, baca dengan penuh tajwid, tartil, dalam hati niat yang baik, ikut peraturan. Kalau kena baca 7 kali, 7 kalilah baca, jangan jemu. Kalau kena ulang 120 kali, kenalah ulang 120 kali. Kalau ada air, baca pada air. Kalau ada beras, baca pada beras. Okey, kalau ada kopi, gula, Milo, baca untuk bagi minum. Yang mana degil, yang mana melawan, yang mana kerah hati dan sebagainya. Bagi benda-benda itu, bagi minum dan sebagainya, bagi mandi. Yang mana bagi berpenyakit pun boleh, masuk hantu ke apa ke. CD yang tuan-tuan beli tadi, pasang dalam kaset dalam rumah 24 jam. Kalau mana rumah yang ada gangguan dan sebagainya. Kalau tuan-tuan ada masalah, musibah, anak sakit, isteri sakit, suami sakit, bacalah. Jadi tak payahlah tuan-tuan menjumpa saya bawa air. Tuan-tuan sendiri baca pun boleh, dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Saya kata tadi di UA4, kalau sakit anak menangis tengah malam, baca. Ataupun suami menangis malam pun baca. Ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahharij jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.